nak buat live YouTube sebab laptop slow. So saya record lah Google Meet ni. Okay, so boleh nampak skrin? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, so hari ni kita sambung chapter. Kita sambung. Hari tu kita sampai eksponen. So hari ni kita masuk okay, kita masuk kita sambunglah example 13 yang masih lagi eksponen tapi dia ada soalan pasal show. Okay, so kalau soalan macam ni, awak diberi satu function y and then dia suruh cari first derivative dengan second derivative and then b dia suruh show benda ni lah equal to 0. Okay, so kita okay, kenapa dia keluar tu semua? Okay, so kalau awak ada, okay, awak kena nampak benda ni seolah-olah awak ada dua function yang didarab. So kena nampaklah benda tu. X darab dengan eksponen. So kita kena guna product rule. So untuk guna product rule awak boleh pilih siapa-siapa jadi X and then yang dia ada tu jadi V. Okay, untuk U awak differentiate dapat 1. Untuk V awak differentiate dapat, okay ni eksponen. So differentiate eksponen awak dapat salin semula and then awak kena differentiate yang the power. Kuasa tu awak kena differentiate so dapat negatif 1. So dapat negatif E power of negatif X. Okay, then awak masukkan dalam formula UV prime plus VU prime. Okay, so dah masuk dalam ni and then ada benda yang awak boleh, ada benda yang sama, ada term yang sama. So E power of negative X tu awak boleh factorize. So dapatlah bentuk ni. Okay, next untuk second derivative awak kena differentiate lah yang dy dx ni. So again awak kena nampak dia macam ada dua function yang didarab. Eksponen, function eksponen darab dengan ni, linear ni. So kena buat apa nama, product rule lagi sekali lah. So pilih U, pilih V. Okay, then differentiate U. So ni sama macam yang kat atas tadi. Differentiate V dapat negatif 1. Okay, then masukkan dalam formula product rule. So U V prime plus dengan V U prime. Okay. So yang ni pun ada term yang sama, E power of negative X. Awak boleh keluarkan. So nanti kat dalam tu awak boleh simplify. Yang dalam bracket tu awak akan dapat apa? E power of negative X, negatif 1. So yang ni ada negatif 1 tolak X. Okay, so yang ni awak akan simplify, awak akan dapat X tolak 2 lah. Okay. So dah dapat first, dah dapat second derivative. Okay, soalan B pula. Okay, soalan B dia suruh show. Dia suruh show yang second derivative tambah dengan 2 first derivative tambah y equal to 0. Okay, so awak masukkanlah second derivative tadi, awak dah dapat. Lepas tu masukkan pula your first derivative and then masukkan pula y awak berapa. Okay, dah dapat, dah masukkan. So awak boleh expand. So bila awak expand, lepas tu awak tengok ada term yang sama ataupun ada benda yang awak boleh tambah atau tolak. So dekat sini ada term yang sama. Yang ni cancel. Yang ni okay, yang ni bila ni tambah dengan ni dapat 2 lah. 2x e power of negative x. Okay, yang ni awak dapat itu salin balik lah. So that's why dapat
dapat kosong. Okay, boleh? Ada ke orang ni kat sini? Tak Boleh, dapat madam. setuju. Siapa yang ada problem, tolong tengok cari part yang mana yang awak boleh dengar dengan clearnya lah saya punya explanation ni. Okay, dan biasanya live tu awak lebih fokus lah daripada awak tengok rakaman. Rakaman tu awak nak skip aja, awak nak laju aja. Tapi bila live tu awak ada perasaan untuk dengar setiap apa yang lecturer tu cakap lah. Okay, next kita tengok log. Okay, log ni kalau awak differentiate ln tu adalah log base E. So dia dapat 1/x. Okay, so ni dia punya properties. Okay, saya nak highlight yang kalau awak jumpa, awak jumpa log base E A x, so dia jadi 1/x. And then x tu kena darab dengan ln base. So base awak adalah E. Okay, so ni kita nak differentiate. Okay, so kita nak differentiate ln, dia akan jadi 1/3x, 1 per dengan nilai yang dalam ln 3x. And then awak differentiate, awak kena differentiate yang dalam ln 3x tu. So differentiate 3x dapat 3. So 3 dengan 3 ke atas dengan 3 kat bawah ni awak boleh cancel. So dapat 1/x. Okay, so ni differentiate ln. Okay, next kita tengok kalau awak ada something yang agak complicated lah kat dalam ln tu. Okay, apa boleh buat? Awak boleh tukar dulu yang punca kuasa tu jadi kuasa 1/2. Lepas tu kuasa 1/2 tu awak boleh guna law of log, awak boleh bawa ke depan. So dia jadi 1/2 darab ln dot. Okay, yang ni baru awak try to differentiate lah. So awak nak differentiate 1/2 tu constant, so kekal je kat depan. Okay, differentiate ln x tambah 1, dia akan jadi 1 per. Dia jadi 1 per x tambah 1. And then jangan lupa awak kena differentiate yang dalam ln tu. X tambah 1 kena differentiate. Okay, so bila awak differentiate x tambah 1, dia dapat 1. So dia dapat macam tu je lah. Bila didarabkan. Okay, yang ni. Yang ini awak kena nampak dia macam ada dua function yang didarab. X darab dengan ln x. So bila dia nampak macam darab, awak kena guna product rule. So kita boleh kena pilih lah U dia siapa, V dia siapa. Okay, differentiate U dapat 1, differentiate V dapat 1 per X. Okay, then masukkan dalam formula. Kat sini tulis. Okay, formula UV prime plus VU prime. Okay, so masukkan ni and then awak ada benda yang boleh cancel kat sini. X ni boleh cancel. So dapatlah 2 sahaja. Okay. Okay, so far? Okay, madam. Okay, madam. Okay. Okay, yang ini awak ada ln something bahagi something. So dalam ln tu agak complicated. So kita boleh ubah bentuk dia kepada bentuk yang kurang complicated bila kita untuk di differentiate lah. Okay, so bila ln fraction, so kita boleh guna law of log, kita boleh tukar dia kepada ln tolak ln. Ln tolak ln. So ni kena remember your chapter 1 lah pasal ln, walaupun dalam differentiation masih lagi kena ingat juga law of log. Okay, then kuasa tu boleh bawa ke depan. Okay, so bila awak dah apply jadi macam ni, baru kita differentiate.
Okay, so kita differentiate secara berasingan lah sebab dia jadi something tolak something. Okay, so differentiate kalau 2 kat depan tu awak kena kekalkan 2. So differentiate ln x tolak 2 dia jadi 1 per x tolak 2 and then awak kena differentiate yang x tolak 2. Okay, sama juga yang macam ni. 1 per 2 tu salin balik. Yang ln tu differentiate dapat 1 per. 1 per yang dalam ln x kuasa 2 tambah 1. And then awak kena differentiate siapa? Differentiate yang dalam ln x kuasa 2 tambah 1. Okay, so awak differentiate x tolak 2 dapat 1. So differentiate x kuasa 2 tambah 1 dapat 2x. Okay, then awak simplify. Dapat ni, darab lah. Apa yang boleh didarab tu darab. Cancel. Kalau ada yang boleh cancel, kita cancel lah. Okay, settle. Example 15. Okay, so yang ni dia combine Ada exponent, dia ada ln. So awak kena ingat macam mana nak differentiate exponent, macam mana nak differentiate ln. Sebab dia combine ni. So ni awak kena nampak dia dua benda yang didarab. Function exponent darab dengan function ln. Okay, so dia suruh show something. Okay, so awak kena cari your first derivative dy dx and then awak kena cari pula your second derivative. Okay, so kita pecah dia jadi u dengan v. So u adalah so boleh kalau nak guna product rule, u dengan v tu boleh pilih siapa-siapa je. Tapi kalau quotient memang kena pilih atas tu u, bawah tu v lah. Okay, differentiate dapat e power of x, differentiate v dapat 1 per 1 tambah x. And then kena differentiate 1 tambah x dapat 1. Okay, then masukkan dalam product rule. So dapat ni u v prime tambah v u prime. Okay, then awak, okay, ada benda yang sama. E power of x, e power of x. So awak boleh factorize. Okay, dia jadi macam ni. Okay, lepas tu awak, okay, so inilah your first derivative. So inilah first derivative and then nak dapatkan second derivative, awak kena differentiate pula yang first derivative ni. So memang dia nampak panjang lah. Dan again, awak kena nampak dia macam dua benda yang didarab. So dua benda yang didarab. So u awak adalah e power of x. So v awak adalah 1 per 1 tambah x tambah ln 1 tambah x. So awak kena differentiate e power of x, dapat e power of x, differentiate v. Yang ni awak kena differentiate lah 1 per 1 tambah x dapat apa. So yang tu awak kena bawa naik dulu 1 tambah x tu jadi dia dekat atas. So dia jadi 1 tambah x kuasa negatif 1. Okay, barulah awak differentiate. Tambah. Okay, differentiate yang tu dapat negatif 1 and then salin balik bracket. Dalam bracket and then kuasa tu kena kurang 1. So jadi negatif 2. Okay, ln differentiate dah jadi 1 per 1 tambah x darab dengan differentiate dalam 1. Okay, dah dapat ni, masukkan dalam ni. Dalam u v prime plus v u prime. So dia memang agak panjang lah. Memang panjang lah. Dia memang panjang. Okay, then awak ada benda yang sama. Awak ada e power of x. E power of x. So awak boleh keluarkan. Okay, so ni dia dah. Okay. Awak compare dulu dengan dy dx awak. So dekat dy dx tu ada satu bentuk yang sama macam mana okay. Dia ada bentuk yang sama macam dy dx. So kalau awak tengok yang belah sini, dia sama dengan yang ni. Dia sebiji. Dia sebiji. So bila dia sebiji, awak boleh substitute
part yang tu dengan awak dengan dy over dx. So kadang-kadang bila awak dapat second derivative tu awak boleh compare lah dengan dy dx awak ada part yang sama tak. Kalau ada yang sama awak boleh masukkan lah. Kalau tak sama memang tak boleh lah nak masukkan. So kita dah masukkan lah dia dengan dy dx. Okay, then soalannya adalah ni yang bawah ni. Disuruh show sampai bawah ni. So dia kena ada second derivative tolak dengan the first derivative. So daripada yang awak dah buat ni, awak boleh okay, awak boleh pindahkan dia ke sebelah. So dia jadi tolak. And then yang dalam bracket tu awak boleh samakan pembawah. So kat sini awak kena darab lah dengan 1 tambah x. So nanti dia akan dapat yang seperti yang kat atas ni. Okay, then awak simplify kat situ. Nanti awak dapat e kuasa x. Awak dapat x. So awak dapat x saja. So kat sini awak dapat e kuasa x. Okay, so nak dapatkan 1 tambah x kuasa 2 tu, awak kena pindahkan pula 1 tambah x kuasa 2 yang kat bawah ni. Awak pindahkan ke sebelah. So nanti awak akan dapatlah seperti apa yang dia suruh show. Okay, so soalan show ni awak kena banyak yang buat soalan dekat tutorial tu. Sebab dia ada macam-macam pattern nak show. So kalau okay, next kita tengok trigo. Okay, untuk trigo awak kena ingat lah differentiate sign dapat cos, differentiate cos dapat negative sign, differentiate tangent dapat secant square. Okay, yang ni dan yang ni. So yang biasanya yang agak kerap kena ingat ni lah. Yang cotangent tu macam kurang tapi ingatlah juga. Kena ingat juga. Okay, so kita tengok macam mana kita nak differentiate. Okay, ni saya laju je. Saya nak pergi kepada yang ni. Bentuk yang dalam cos tu, dalam trigo tu dia punya angle tu ada function. Okay, so nombor 1. Okay, awak bila nak differentiate trigo, awak kena ingat lah cos. Bila differentiate cos, dia dapat apa? So differentiate cos. So differentiate cos awak dapat negative sign. So angle tu salin balik. And then awak kena darab dengan siapa? Awak kena differentiate. Differentiate the angle. Yang dalam trigo tu. Awak kena differentiate. Okay, so differentiate the angle. So dapat 5. So awak boleh letak constant tu kat depan sekali. Okay. So yang ni setelah A. Okay, untuk B. Awak ada sin dengan ln x. Angle-nya ln x. Okay, so differentiate sign, awak kena ingat differentiate sign dapat apa? Dapat positive cos. Angle tu salin semula, yang dalam bracket tu salin balik. And then awak jangan lupa kena differentiate. Kena darab dengan differentiate. Differentiate siapa? Yang dalam bracket tu. The angle. Okay, so differentiate ln x tadi dapat 1 per x. So boleh letak kat depan sebab dia darab. So angle-nya sama. So ini adalah B. Okay, untuk C. Tangent. Differentiate tangent. 1 per 6 pi. Tolak 3x. Okay, so differentiate tangent tadi dapat secant square. Salin semula angle yang dalam bracket tu, salin semula and then jangan lupa kena differentiate. Darab dengan differentiate yang dalam bracket. Okay, so awak differentiate yang dalam bracket tu dapat, okay, 1 per 6 pi tu adalah constant. Tu jadi kosong kalau differentiate. So negative 3x tu dapat negative 3.
Okay, so itu adalah C. Okay, D. Okay, D adalah secant. Okay, differentiate secant dapat secant tangent. So salin balik dia punya angle. And then jangan lupa darab dengan differentiate angle. Titik tu maksudnya darab titik besar tu. Maksudnya darab lah. Okay, so dapat apa? Differentiate angle dapat 2. So boleh letak kat depan sekali. Okay, so itulah jawapannya untuk nombor 2. So 2 secant darab dengan tangent angle tu lah. Okay, so ingat trigo macam mana nak buat. Okay, kita tengok ni pula. Kita tengok nak differentiate trigo yang ada kuasa. Trigo yang ada kuasa. Okay, so untuk yang A. Okay, A awak ada secant square. So awak boleh ubah. Awak boleh tukar dia kepada secant X all square. Semua tu dikuasakan 2. Sama maksud dia. Dia membawa maksud yang sama. So bila awak differentiate secant square tu, awak boleh guna general power rule. So general power rule yang ada bracket, lepas tu ada function kat dalam tu and then ada kuasa. So kita boleh guna general power rule. So kuasa 2 tu boleh bawa ke depan, salin balik yang dalam bracket and then kuasa berkurang 1. And then awak kena darab dengan differentiate the one inside the bracket tu. Okay. So differentiate secant X. Differentiate secant dapat secant tangent. Secant X, tangent X. Okay, so ni ada secant darab dengan secant, awak boleh combine lah. Dia jadi secant square X, tangent X. Okay, boleh tak yang general power rule ni? Boleh faham tak? Faham. Boleh Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Okay, B. Okay, awak ada kuasa dekat trigo awak tu. So boleh tukarkan dia kepada sin X kuasa 2 tambah 1 and then all square. Okay, so nak differentiate. Okay, awak kena boleh guna general power rule. So kuasa 2 tu boleh bawa ke depan. Lepas tu salin semula sebiji yang dalam bracket tu. Kuasa tu akan berkurang 1. Berkurang 1 and then awak kena differentiate pula. Awak kena differentiate pula yang dalam bracket. Okay, so kita differentiate sin. Okay, differentiate sin dapat positive cos. And then bila yang dalam bracket tu ada function tu, awak kena differentiate pula yang dalam bracket, yang angle tu awak kena differentiate pula. So dia jadi 2 sin X kuasa 2 tambah 1. Okay, cos X kuasa 2 tambah 1 and then differentiate X kuasa 2 tambah 1 dapat 2X. Okay, so 2 dengan 2 boleh darab jadi 4X. Yang lain tu salin balik je lah.
Okay, so itu adalah B. Okay, untuk C. Okay, untuk C. Okay, untuk C, kalau awak ada cotangent berapa tadi? Cotangent kuasa 3. Okay, so untuk cotangent kuasa 3, awak kena tukarkan dia kepada cotangent X kuasa 3. Okay, then kita boleh guna general power rule. So, kuasa tu bawa ke depan. So, jadi 3. And then yang dalam bracket tu awak kena salin semula. Ni kenapa ada 3 bawa depan. So yang dalam bracket tu salin semula and then kuasa tu berkurang 1. So dia jadi kuasa 2 lah. Kuasa tu berkurang 1 jadi kuasa 2. And then jangan lupa kena differentiate pula yang dalam bracket. So differentiate cotangent X. Okay, so differentiate cotangent dapat negative cosecant square. Okay, so dapat tu je lah. Okay, next kita tengok implicit. Okay, implicit ni okay. Implicit adalah satu bentuk expression yang okay, kalau explicit kita boleh tulis y dalam y tu single lah. Y tu single equal to something in terms of x lah. Tapi implicit adalah kita tak expression tu lebih daripada dia ada y dia tu dia ada banyak lah, dia ada beberapa y lah dekat satu expression tu. Ada beberapa y. So ini adalah implicit. So agak cara kita nak differentiate implicit ada extra benda lah yang awak kena add bila compare dengan yang kalau awak ada explicit function. Okay, so apa yang kita boleh, okay, kita tengok. Okay, so untuk, saya buat kat sini je lah. Okay, kalau awak tengok kat sini awak nak differentiate Okay, d over dx tu apa maksudnya? D over dx tu maksudnya awak nak differentiate. Differentiate with respect to x. Differentiate something with respect to x. Okay, so dekat sini awak nak differentiate variable y terhadap x. So benda tu adalah bukan biasalah. So kalau yang awak biasa differentiate, awak differentiate yang x, variable to x terhadap x. So bila y terhadap x, dua variable yang tak sama. Okay, so dia jadi macam mana? Awak akan differentiate je y kuasa 2 tu macam biasa. So 2y and then awak ada benda lain yang awak kena darab. Awak kena darab dengan siapa? Dengan dy over dx. Awak kena darabkan dengan d of variable yang awak tengah differentiate tu. Kalau kat sini y. So dy over dx. X adalah variable yang satu lagi tu lah yang awak nak differentiate. Okay, so inilah dia punya jawapan. Dia memang ada dy dx. Okay, untuk B. Okay, B ni awak kena nampak dia ada dua benda yang didarab. Function x kuasa 3 darab dengan function y. Sebab dia variable yang tak sama. So bila dia darab, kita kena anggap dia dua function yang berbeza lah. So kenalah buat kenalah buat product rule. So x kuasa 3 u, v awak adalah y. So differentiate u. Okay, ni awak nak differentiate terhadap x. So ni okey lagi lah sebab awak nak sebab awak ada x kuasa 3. So dia differentiate macam biasa 3x kuasa 2. Okay, tapi nak differentiate v tu terhadap x, y tu differentiate dapat 1 tapi kena darab. Darab dengan siapa? Darab dengan dy over dx sebab awak nak differentiate y terhadap x. So dia mesti ada extra tu, dy over dx. Okay, then masukkan dalam formula uv prime plus vu prime. So u awak adalah x kuasa 3, v prime adalah
dy over dx. So V adalah Y, U prime adalah 3x kuasa 2. Okay, so inilah jawapannya. Okay, untuk C, okay, untuk C, okay, awak kena nampak dia ni lah, dua benda yang didarab. Dua benda yang didarab. So, kena guna product rule lagi. So, V awak adalah dy over dx. Okay, differentiate U. Dapat 1, differentiate V terhadap X. Okay, sebabkan awak ada first derivative. Kalau awak differentiate first derivative, awak akan dapat second derivative. Yelah, itulah dia punya konsep dia. Differentiate first derivative dapat second derivative. Okay, so awak boleh masuk dekat sini. U V prime plus V U prime. So U awak adalah X, V prime awak adalah your second derivative. Okay, V dapat dy over dx, U prime dapat 1. Okay, so inilah jawapan akhir dia. Okay, itu C and then D. Okay, D awak ada ln X darab dengan Y. Okay, so bila ada ln ke eksponen ni, kadang-kadang kita boleh guna rules dia untuk kita cari bentuk yang lebih mudah untuk di differentiate. So kita tengoklah kat sini awak ada X darab, dalam ln tu ada X darab dengan Y. So awak boleh tukar dia kepada, kalau dia darab, boleh tukar dia kepada ln tambah ln. Okay, so ni awak boleh differentiate lah ln X berapa asing-asing. Awak boleh differentiate secara satu-satu. So differentiate ln X, okay, yang tu tak ada masalah sebab dia punya variable X. So jadi 1 per X. Okay, differentiate ln Y ni yang ada extra lah. So differentiate ln differentiate macam biasa dapat 1 per Y. Tapi sebab dia Y terhadap X, so dia kena darab dengan dy over dx. So itulah jawapan dia. Okay, E power of X tambah Y. Okay, so yang ni dah okey lah awak. Kalau awak ada index, kita nak dia dalam single, kalau boleh lah. Kalau boleh kita nak dia dalam single eksponen. Kalau dia adalah E power of X darab dengan E power of Y. So ni dia kalau biarkan macam ni, dia nampak macam dua function yang didarab. So awak kena guna product rule and so on. So awak boleh tukarkan dia kepada yang ni. So bila dah jadi single, awak tinggal dia bentuk tu lebih mudah untuk di differentiate. So bila jadi single ni, awak differentiate eksponen salin balik sebiji. And then awak kena darab dengan differentiate the power. Okay, so differentiate X okay je, dapat 1. Differentiate Y dapat 1 darab dengan dy over dx. Saya rasa soalan-soalan macam ni boleh kot keluar exam. Boleh lah kot, boleh keluar. Sebab soalan, okay, differentiation adalah markah yang paling banyak kalau tak silap saya lah. Dia akan cover banyak lah dalam awak punya exam tu nanti. So, kalau differentiation awak tak okey, dia punya efek kat exam tu pun tak okey lah. Okay, apa lagi? So, E dah. Okay, F. Okay, untuk F, awak ada trigo. So differentiate sin dapat cos and then salin semula yang dalam bracket dia punya angle, and then jangan lupa kena differentiate darab dengan differentiate yang dalam bracket angle tu.
So differentiate X dapat 1, differentiate Y dapat dy dx. Okay, so dapat ni. Okay, ni apa ni? Dia suruh cari dy dx. Okay, so yang ni okay, so yang ini okay, so dia cari dy dx. Okay, kalau awak tengok ni adalah bentuk yang bukan yang mudah lah. Kalau yang mudah tu y equal to something kan. Yang tu, itu yang eksplisit tu yang mudah. Yang ni dia tak ada dalam bentuk y equal to something. Dia susah lah. So awak boleh nak cari differentiate dia, awak boleh differentiate kiri dan kanan. Differentiate kiri dan kanan. So bila awak differentiate yang belah kiri, ada X darab dengan Y tu dalam ln. So awak boleh apply the rules of law. So boleh tukar dia kepada tambah. Hasil tambah ln. And then awak differentiate lah. Ln X dapat 1 per X. Ln Y dapat 1 per Y. And then dia kena darab dengan dy dx sebab kita nak differentiate Y terhadap X. So kena ada extra ni, dy over dx. Okay, differentiate e power of y akan dapat e power of y salin balik. Tapi kena didarab dengan dy over dx sebab awak bezakan y. The variable yang awak nak bezakan tu adalah y terhadap x. So kena ada extra dy over dx. So bila dah dapat susun jadi macam ni. Awak dah boleh kumpulkan lah. Semua yang ada y dekat one side. Semua yang ada dy dx dekat one side. Yang tak ada bawa dekat the other side. So yang dy dx ni awak boleh factorize. Okay, so dapat ni. And then awak tinggalkan dy dx sorang-sorang dekat one side. Okay, then yang atas ni, yang bawah tu awak boleh samakan pembawah. Sebab biasanya kita akan cuba bagi bentuk yang lebih cantik lah. So yang bawah tu kita samakan pembawah. So y kena darab dengan ey. Okay, then kita akan bawa yang bahagi kita tukar jadi darab. So bila kita tukar jadi darab, dia akan jadi terbalik. So dia jadi ni lah. Negatif y per x darab dengan 1 tolak y e power of y. So dia jadi single fraction lah. So biasanya kita nak dalam, kalau dia fraction, boleh jadi macam tu lah. Okay, example 20 dah 21. Okay, 21 ni saya rasa awak boleh tengok lah. Saya boleh share solution ni. Awak boleh study sendiri. Dia punya konsep sama macam example 20 tadi. Awak kena differentiate kiri kanan. Lepas tu yang ada dy dx. Mana tadi? Yang ada dy dx tu. Ni dah siap. Ni A dah siap. Yang ni differentiate kiri dengan kanan. Okay. Benda yang awak kena peka lah. Dekat sini awak kena anggap ada dua function yang darab. So dia akan melibatkan produk rule. So kita akan guna uv prime plus vu prime. So ni dy dx dia letak kat depan. Tak salah. Okay, so yang ni, so awak nak susun nak jadikan dy dx sebagai subjek tu, awak kena expand dulu yang ni. Ini kena expand.
Okay, dah expand. Lepas tu baru awak kumpulkan dy dx. Yang ada dy dx dekat one side. Okay, so dah bawa dy dx dekat one side. Lepas tu baru dy dx tu awak factorize. So bila awak factorize ni, so barulah yang tak ada, yang selain dy dx tu awak pindahkan ke sebelah. So dia jadi bahagilah. Okay, so settle. Okay, yang ni pun, okay, yang ni awak ada satu expression, dia suruh cari dy dx pada point 21. Okay, so awak differentiate kiri dengan kanan. So differentiate belah kiri ni dekat 3y kuasa 3 tu dia jadi ni lah. Dia ada dy dx juga. Sebab apa? Sebab variable tu y. Yang awak differentiate tu y. So kena ada dy dx. Okay, yang 2 per x kuasa 2 tu dia x saja. So bila awak differentiate dia tak ada dy dx lah. Okay, yang belah kanan ni bila awak differentiate ni dia kena menggunakan product rule. So u v prime tambah dengan v u prime. Okay, then awak, okay, dekat sini bila awak dah differentiate, awak boleh substitute lah x dengan 2, y dengan 1. Terus masukkan dekat y tu 2, dekat x tu 1. So nanti awak akan tinggal dy dx saja sebagai so nanti awak boleh susun supaya dapatlah nilai dy dx. So dapatlah 1/10. Okay, tu je. Okay, thank you. Boleh bersurai. Thank you, madam. 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 Okay, Thank you, madam. alright, thank you.